Assalamualaikum semua, apa khabar semua, sihat ke? Okey, sebelum kita memulakan pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa belajar bersama-sama. Mari ke cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah ke atas kami rahmat-Mu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin. Dan mari kita membaca doa untuk melembutkan hati kita dan menerima segala jenis pelajaran yang Cikgu dan Ustazah Fasiha akan ajar selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amin. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca doa sebelum belajar kan? Okey. Hari ini murid-murid kita nak belajar tentang air. Sebelum itu, mari kita kenal ketiga-tiga jenis air ini. Okey, gambar pertama. Wah, ini gambar apa ni? Cuba teka murid-murid. Ini warna apa ni? Ini warna coklat. Warna coklat kan? Rasanya warna coklat ni air apa? Pandai, air Milo. Okey, rasanya air Milo kan? Nampak tak gambar? Air Milo, wah sedapnya kan? Selalu ibu kita beri kita makan minuman sebelum kita pergi ke sekolah. Yang kedua ni gambar apa pula? Rasanya warna apa? Nampak macam warna hati saja. Warna merah. Warna merah. Merah mubarak semangat wajah. Lagu Merdeka kan? Merah. Iaitu air apa ni? Air sirap. Pandai anak murid cikgu ni. Ini air sirap kan? Air sirap. Yang selalu ibu kita menjamu kepada tetamu-tamu datang ke atau masa lapar kita minum kan, istilahnya apatah lagi air sejuk. Yang ketiga ni warna apa? Warna apa rasanya ya? Tengok gambar ni. Macam warna putih. Putih silver. Ini macam selalu kita nampak kan. Air apa? Air paip. Air paip. Selalu kita tengok, kita basuh tangan, kita mandi kan. Okey. Alhamdulillah, kita dah belajar ketiga-tiga jenis air warna itu. Okey, sekarang ni cikgu nak ajar tentang pengertian air mutlak. Mesti semua anak murid cikgu ni tertanya-tanya, apa pengertian air mutlak ni? Juga termasuk air ni kan? Okey. Pengertian air mutlak ialah air yang bersih dan suci dan boleh digunakan untuk menyucikan segala jenis kotoran dan menyucikan diri daripada hadas besar. Jadi, hadas besar ni semua tahu kan? Hadas besar tu seperti kita mandi besar ke, buat air kecil kan? Atau kita mandi wajib ke? Kita air mutlak ni digunakan untuk mencucikan diri daripada segala kotoran dan kotoran supaya kita bersih dan suci untuk menunaikan solat. Okey, pada ketiga-tiga warna tu kan. Sebenarnya cikgu nak ajar apa ni kan? Mesti anak murid semua teka kan. Apa yang cikgu nak ajar ni? Cikgu nak ajar jenis-jenis air mutlak. Okey. Mari kita lanjutkan lagi dengan gambar yang ini. Gambar pertama ni gambar apa ni ya? Dia nampak macam pernah kita lihat saja kan? Warna putih. Warna apa ni? Dia putih. Dia adalah gambar salji. Jenis yang pertama ialah salji. Sejuk. Salji sejuk. Bila kita di sana sejuk sangat.
Dia boleh dibawa ambil wudu. Kita pakai sikit lah. Kita pergi sana lah kan. Okey, gambar bawah ni gambar apa pula? Ini gambar apa? Cuba teka. Ada awan, ada air. Betul. Ini air hujan. Air mutlak ni boleh digunakan. Kita boleh ambil wudu gunakan air hujan. Air hujan datang itu air bersih. Jadi kita bolehlah ambil wudu atau kita nak mandi kat sana ke kan. Atau ada air hujan tu untuk kita mandi kan. Kalau tak ada air semula, tak ada air hujan, ada air hujan juga betul kan air hujan. Jadi kita boleh digunakan untuk ambil wudu atau mandi. Gambar ni gambar apa pula? Macam ni tiba ada daun, ada air kat gambar ni. Ini adalah air embun. Kita waktu pagi tu, cuba kita bangun pagi tu kan. Musim PKP ni kita bangun. Kita pergi, ibu-ibu jom pergi keluar. Lepas kita pergi kat daun, kita tengok. Ini taklah air embun. Gambar ni apa pula dia? Rasanya selalu kita pergi berkemah kan. Sama berkelah sama keluarga, dengan kawan. Rasanya air. Ni air sungai, betul. Selalu kita bermanda-manda dengan keluarga kan. Pergi berkelah, pergi bermanda kat sungai. Kat situ kita boleh ambil wudu kalau datang. Kalau tibanya waktu solat, kita pergi situ ambil wudu. Dan kita boleh menggunakan sembahyang di situ. Gambar apa ni? Cikgu peliklah, ni gambar apa? Mesti kamu ingatkan, cikgu ini kolam. Bukan, ini bukan kolam. Ini adalah perigi. Kamu pula tanya kan, cikgu, perigi ni boleh tak mandi? Boleh, tapi jangan kamu masuk di dalam perigi itu. Nanti kalau kamu masuk, kemungkinan kamu akan lemas sebab perigi itu sangat dalam. Gunakan gayung. Kita ada baldi kan, ikut gantung tu, kita masukkan baldi tu dari tali dan kita keluarkan air itu untuk mandi ke, buang air besar ke, atau kita nak ambil wudu. Rasanya ni gambar apa ya? Ni gambar air laut. Semestinya. Cikgu, saya pernah tengok air laut, saya pernah pergi kapal semua tu kan. Contohnya kalau kamu terkandas di laut, tengah laut tu, ataupun di tengah pulau tu kan, kamu tersekat kat situ, kamu boleh ambil wudu. Kamu pergi kat situ, kamu ambil wudu dan kamu boleh teruskan solat. Kalau pulau, kamu ambil air tu, kamu boleh mandi. Tapi jangan minum. Kalau nak minum, kamu kena rebus air itu. Sebab air laut tu dia masin. Di dalam air laut tu ada ikan cantik kan. Nama dia air laut. Warna biru. Cikgu tak tahulah ni gambar apa ya. Rasanya murid semua tahu tak gambar apa ni. Dia ada batu, tiba-tiba keluar air. Seperti dalam kisah Nabi Isa lah. Itu ini adalah air mata air. Seperti mana dalam kisah Nabi Isa AS. Bagaimana sewaktu Nabi Isa AS waktu bayi dilahirkan oleh ibunya iaitu Siti Maryam. Sewaktu itu Siti Maryam tu mencari air kerana Nabi Isa dahaga, terlampau dahaga. Dan Siti Maryam tidak menjumpai air di mana sahaja. Jadi waktu tu Nabi Isa, Siti Maryam meletakkan Nabi Isa salam di tanah dan suatu Allah takdirkan supaya Nabi Isa menangis sehingga Nabi Isa, biasalah kalau bayi menangis kerana meletakkan kaki kan macam ni kan. Tu dan seluruh Nabi Isa SAW meletakkan kakinya lalu keluarlah air di batu itu. Jadi dinamakan adalah air mata air. Sebenarnya di Arab Saudi, kat situ kita boleh jumpa air mata air ada di tempat lain. Dia keluar dari batu dan kita boleh ambil wudu. Airnya sangat bersih dan boleh diminum. Kita boleh ambil wudu
Kalau contoh tak ada air kan, kita cari tak ada air. Dan jumpa air mata air tu kita boleh ambil wuduk untuk solat. Ni apa pula cikgu? Hari ni kita nak menyanyi. Lepas kita belajar ke-7 jenis air mutlak tu, kita nak menyanyi. Mari sama-sama ikut cikgu menyanyi. Mari semua kita belajar. Air mutlak ada 7 jenis. Air ini suci dan menyucikan. Kalau kita suci nanti Allah pun suka. Yang pertama, putih warnanya, sejuk rasanya, namanya salji. Yang kedua, dari awan datangnya, rintik-rintik turunnya, yaitu hujan. Anak-anak, air mutlak ada 7 jenis. Air mutlak digunakan untuk wudu, kita solat, kita baca Quran dan berbagai ibadah-ibadah yang lain. Jadi, bila kita suci, Allah pun akan suka. Yang ketiga, air embun namanya, lalu kita jumpa di pagi hari. Air sungai pula, air mutlak yang keempat, dan yang kelima pula air perigi. Yang keenam, kita panggil air laut. Dan yang terakhir, air yang terakhir. Itulah semua 7 jenis air mutlak. Mari kita sama-sama mengamalkannya. Okey semua, tadi ini adalah 7 warna yang kita nyanyi sama-sama. Mari kita bersama mengingati air mutlak ini. Okey, baiklah, pelajaran cikgu hari ini sudah selesai. Kita sudah menyanyi, kita sudah mengerti semua mengetahui jenis-jenis. Okey, cikgu akan memberikan pelajaran ini seterusnya kepada Ustazah Fasihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustazah Siti Nurfasihah binti Abidin, boleh panggil Ustazah Fasihah. Baiklah, Ustazah akan menyambung pembelajaran kita, iaitu bahagian-bahagian air. Ustazah akan paparkan kepada kamu slide pembahagian air yang akan kita pelajari. Baiklah, seterusnya bahagian air yang kedua adalah air musyammas. Air musyammas adalah air yang berada di dalam bekas logam atau bekas logam, selain bekas emas, lain bekas perak, dan yang terdedah kepada cahaya matahari. Dan air musyammas adalah air yang suci dan menyucikan. Apakah hukum menggunakan air musyammas? Baiklah, anak-anak murid Ustazah, hukum menggunakan air musyammas adalah makruh kerana air tersebut terdedah kepada cahaya matahari. Kamu lihat slide yang Ustazah paparkan, ada matahari dan bawah matahari itu ada bekas besi yang diisi dengan air, dan air itu makruh untuk digunakan untuk mengangkat hadas seperti beruduk dan mandi wajib.
Baiklah, seterusnya kesan apabila kita menggunakan air musyammas. Apabila kita menggunakan air musyammas akan menyebabkan penyakit sopak seperti yang Ustazah tunjukkan di slide, iaitu gambar tangan yang tangan dia berwarna coklat cerah dan coklat gelap, dan itu adalah salah satu bahagian yang terkena penyakit sopak. Jadi lebih baik kamu tidak menggunakan air musyammas dan kamu perlu menggunakan air mutlak. Baiklah, seterusnya bahagian air yang ketiga iaitu air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dan kurang daripada 2 kolah. Air mustakmal juga air yang suci tetapi tidak menyucikan, dan air mustakmal juga tidak boleh digunakan untuk bersuci dan mengangkat hadas. Baiklah, mesti kamu kurang fahamkan tentang air mustakmal. Baiklah, saya akan terangkan lebih terperinci berkaitan air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah kamu gunakan untuk mengangkat wuduk, untuk mandi wajib, dan lebihan air yang jatuh ketika kamu ambil wuduk itu adalah air mustakmal. Sekiranya ia jatuh di dalam baldi atau di dalam kolah yang kurang daripada 2 kolah, air dalam baldi itu dan air di dalam kolah itu dikira sebagai air mustakmal. Seterusnya, bahagian air yang keempat adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang kurang 2 kolah dan terjatuh najis, atau air yang terjatuh najis walaupun lebih 2 kolah sekiranya berubah sifatnya iaitu warna, bau dan rasa, ia dikira sebagai air mutanajis. Baiklah, saya akan terangkan lagi berkaitan air mutanajis. Sebagai contoh, slide yang saya tunjukkan iaitu kolah yang berukuran 2 kolah yang mengandungi 270 liter air, dan apabila najis terjatuh ke dalamnya dan berubah warna atau rasa atau bau, maka air tersebut dikira sebagai air mutanajis. Seterusnya, saya akan tunjukkan kepada kamu gambar kolah yang berukuran lebih 2 kolah dan kolah yang berukuran kurang 2 kolah. Gambar pertama adalah gambar kolah di masjid, iaitu ukurannya lebih 2 kolah, dan gambar yang kedua adalah kurang 2 kolah. Baiklah, seterusnya saya akan bagi situasi kepada kamu untuk gambar pertama, iaitu kolah yang berada di masjid selalu digunakan oleh abang kamu, ayah kamu, dan juga sebahagian pelajar lelaki. Sekiranya kamu menggunakan air kolah untuk mengambil wuduk, dan air yang terjatuh dari badan kamu itu akan memasuki kolah atau memasuki longkang yang berada di situ. Dan apabila air tersebut masuk di dalam kolah, air di dalam kolah itu masih boleh digunakan kerana air yang berada di kolah itu mempunyai lebih 2 kolah. Seterusnya, gambar kolah yang berukuran kurang 2 kolah. Sekiranya kamu tengok kolah tu mempunyai najis seperti bangkai, seperti najis yang menyebabkan kamu rasa ia berubah bau
warna dan bau, warna dan rasa. Sekiranya ia berubah 3 sifat itu dan atau berubah salah satu, maka air tersebut dikira air mutanajis. Air yang terakhir adalah air muqayyad. Air muqayyad adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga ia berubah bau, warna dan rasa, seperti gambar yang Ustazah tunjukkan, iaitu air sirap, air tea-life, air Milo, air kelapa, air jus. Itu dikira air muqayyad. Air muqayyad ini kamu boleh minum, tetapi tidak boleh untuk mengangkat hadas. Seterusnya Ustazah akan bermain game bersama kamu berkaitan bahagian air. Soalan pertama, apakah maksud air mutlak? A. Air yang kekal sifat asalnya. B. Air yang terdedah kepada cahaya matahari. C. Air yang terkena najis. Jawapannya adalah A. Soalan kedua, berapakah jenis air mutlak? A. 7, B. 8, C. 9. Jawapannya adalah B. 8. Nombor 3, berdasarkan gambar, nyatakan jenis air mutlak. A. Air embun. B. Air perigi. C. Air salji. Jawapannya adalah B. Nombor 4, apakah jenis air mutlak tersebut? A. Air sungai. B. Air hujan. C. Air paip. Jawapannya adalah A. Nombor 5, yang manakah antara berikut bukan air mutlak? A. Air perigi. B. Air hujan. C. Air sungai. D. Air paip. E. Air embun. F. Air kopi. Jawapannya adalah B. F. Seterusnya, nombor 6. Air apakah musyammas? A. Air yang mengandungi najis. B. Air di dalam bekas berkarat dan terdedah kepada matahari. C. Air yang telah digunakan untuk berwudu atau mandi wajib. Jawapannya adalah B. Berikut bukan air mutlak kecuali A. Air kelapa. B. Air salji. C. Air kopi. B. Nyatakan jenis air berdasarkan gambar. A. Air mustakmal. B. Air mutlak. C. Air musyammas. Air mustakmal. Jawapannya A. Seterusnya nombor 9. Apakah air mustakmal? A. Air yang mengandungi najis. B. Air yang telah digunakan untuk berwudu atau mandi wajib. C. Air di dalam bekas berkarat dan terdedah kepada cahaya matahari. Jawapannya adalah B. Dan yang terakhir sekali, tandakan air mutlak. Pilih 4 jawapan.
A. Air salji. B. Air kelapa. C. Air paip. D. Air berigi. E. Air susu. F. Air embun. Tandakan 4 air mutlak. A. Air salji. C. Air paip. D. Air berigi. Dan F. Air embun. Telah selesai. Kita main game. Baiklah, telah selesai ya kamu bermain game tadi. Seronok kan? Lepas ni saya akan bagi kamu kerja rumah. Kamu siapkan di rumah dan kamu boleh lihat buku teks sekolah untuk dijadikan sebagai rujukan. Baiklah, seterusnya saya akan membuat kesimpulan tajuk bahagian air ini. Yang pertama, kita belajar bahagian air yang pertama adalah air mutlak. Kedua, air musyammas. Ketiga, air musta'mal. Yang keempat, air mutanajis. Dan yang kelima, air muqayyad. Kita ada 5 bahagian air. Dan 5 bahagian ini terdapat satu sahaja yang kita boleh gunakan untuk berwuduk, untuk mandi wajib, dan terdapat satu juga air yang kita boleh gunakan untuk minum. Baiklah, seterusnya nasihat untuk adik-adik dan ustazah juga, berjimat cermatlah ketika menggunakan air. Sayalah Kapten Alif. Kita dalam misi mencari harta karun. Tidak. Kita terperangkap dalam pusara air. Alif? Itu kan suara Sofia. Cuba Alif tengok. Apa yang Alif dah buat? Alif tahu tak? Alif dah bazirkan air yang sepatutnya kita jimatkan. Air yang kita jimatkan? Macam mana tu Sofia? Jimatkan air ni senang je Alif. Macam tutup bilik air ni. Bila kita dah tutup rapat, kita dah lakukan penjimatan air. Mudah kan Alif? Alif tahu. Senang je lah kalau macam tu Sofia. Bukan tu je Alif. Tapi ada banyak cara lagi untuk jimatkan air. Macam Alif mandi. Macam mana tu Sofia? Masa mandi dan gunakan sabun, kita kenalah tutup bilik air. Alif selalu tak tutupkan. Kalau banjir macam mana? Banjir? Sofia gurau je lah Alif. Alif, Sofia, buat apa tu? Dah, mari masuk. Baik Mama. Jom Alif. Awesome. Ya Rabbi Alif, kenapa basah kuyup ni? Akan akhiri pembelajaran kita hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Sekian, terima kasih.